Ni kitab Minhajul Abidin, muka surat 7 baris bawah sekali. Surat 7 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ia ibadah, dan ia ibadah jalan kebahagiaan yang kekal abadi. Juga kurungan iaitu mati dalam iman. Kebahagiaan yang kekal abadi dibuat dalam kurungan tu al-maut alal iman. Kebahagiaan yang kekal abadi fil akhirah, pada hari akhirat. Apa dia? Iaitu mati dalam iman. Mati dalam iman akan dibalaskan dengan kekal syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekal syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk syurga direct itulah. Adik-adik ibadah akan kekal syurga Allah dengan bahawa dia masuk syurga direct. Tapi semata-mata mati dalam iman tu, terkadang terus pada syurga Allah, terkadang kena azab neraka jahanam terlebih dahulu bila dosa dia banyak. Ini sambungan permulaan bicara kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Perjalanan orang yang beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Allah, Tuhan, Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Ini perjalanan orang yang beribadah kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Macam mana jalan orang ibadah? Ibadah yang pertamanya buah ilmu. Ibadah dengan ilmu. Waktu ibadah hak wajib fardu ain ibadah kita, ilmu pun belajarnya wajib fardu ain. Yang paling besarnya iman akidah. Hak tu hak paling besar sekali kewajipan atas kita. Maka ilmu fardu ain yang paling besar, ilmu tauhid lah, ilmu fardu ain yang paling besar. Kita wajib berpuasa Ramadan, maka wajib fardu ain belajar bab puasa. Nama kita naik dah boleh pergi Mekah, wajib fardu ain belajar bab haji umrah. Kita semayang hari-hari, wajib fardu ain kita belajar bab hukum hakam semayang, bermula daripada bicara taharah, bicara rukun, syarat bagi rukun, syarat berjemaah. Itu fardu ain belaka tu. Jadi ibadah adalah hasilan ilmu. Bila beribadah setengah ilmu ni lah, barulah umurnya berharga, umurnya ada nilai. Apabila dia beribadah serta dengan ilmu. Beribadah seperti ilmu dia lah. Orang yang mentaati akan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan pahala daripada Allah. Orang beribadah dengan ilmu. Tapi ilmu tak ada nak harap pahala-pahalanya. Orang beribadah dengan ilmu ni lah jalan yang ditempuhi oleh orang-orang mukmin yang bertakwa. Dan beribadah serta ilmu ni lah bahagian orang yang mulia di sisi Allah. Bahagian orang mulia di sisi Allah adalah orang yang Allah qadakkan dia beribadah serta dengan ilmu. Tapi kalau rajin buat ibadah, ilmu tak mau belajar, ini orang yang orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakah bahagian orang yang mulia di sisi Allah? Orang yang beribadah serta ilmu. Ada ni. Akidah dia mantap, ilmu dia kemah. Semayang dia comel dengan ilmu. Puasa dia comel dengan ilmu. Baca Quran dia comel dengan ilmu. Inilah bahagian orang yang mulia di sisi Allah. Tapi kalau rajin semayang, rajin puasa, rajin baca Quran, belajarnya tidak, itu bukan orang mulia, itu orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat permulaan kitab Minhajul Abidin.
Orang yang beribadah setengah ilmu dia lah. Syiar tanda golongan orang yang mulia. Orang yang beribadah setengah ilmu ni lah pilihan usaha daripada orang yang mempunyai pandangan yang luas. Basirah di luas. Siapa yang basirah luas ni? Dia pandang akhirah. Orang yang pandang akhirah sungguh, ilmu setengah ibadah ni lah pilihan dan usaha mereka. Orang yang pandangan di luas. Ada ni. Dok sekarang ni, pekerjaan dunia. Kita buat reka tanpa ilmu, nampak jahanam barang. Bunuh barang. Nampak. Buat salah, nampak lalu dah. Tapi buat ibadah ni, sah ke tak sah, nampak ke? Keluar masjid, semayang awak sah. Kalau masjid, semayang awak tidak sah. Tak nampak. Ada ni. Jadi kalau orang ni orang yang pandang dia jauh, dia akan pilihan usaha dia akan buat ibadah dengan ilmu. Itu pilihan usaha daripada orang yang punya pandangan yang luas. Dia pandang akhirat, bukan pandang atas dunia. Pandang atas dunia ni, mari masjid, orang puji, mari masjid, orang boleh kawan dengan orang. Kalau dari masjid kok, duduk rumah seorang, tak ada gu. Di masjid ni orang boleh kawan orang. Kalau dia mempunyai pandangan yang luas sampai akhirat, pilihan dia apa? Beribadah serta dengan ilmu. Beribadah serta dengan ilmu. Tanpa ilmu tak panggil ibadah. Orang ni orang yang tidak ada pandangan yang jauh. Tapi buat ibadah untuk dunia. Untuk dunia. Kalau dia pandang jauh, nak baca Quran dengan ilmu. Nak baca Quran, kena akidah Al-Quran, kena belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nak baca Quran ni, hati kena jaga molek, ikhlas, jangan riak, ujub, takabur, jangan. Ada ni. Baca Quran comel-comel dah ni. Anggota zuhir kena jaga, lidah kena jaga. Sudah baca Quran, ngumpat orang pula. Pahala Quran, beri pada orang diumpat. Sebab apa tu? Orang tidak pandang akhirah, dia tak pandang jauh. Kalau dia pandang jauh, dia baca Quran dengan ilmu, hati dia ikhlas, pahala dia akan jaga. Pahala dia akan jaga. Ada ni. Terbatas pahala dengan riak, ujub, takabur. Berpindah pahala dengan mengumpat orang. Kalau pandang akhirah, kenapa pahala baca Quran kita? Contohlah, pahala ibadat-ibadat yang lain samalah. Takkan kita nak pindahkan dalam daftar orang lain, tak pasal-pasal. Orang tu pula orang kita nak beri. Orang kita bulu mata. Bulu mata dengan dia. Pada ni. Sebab aku tak tahulah bulu mata tu. Lepas tu, cerdik. Beri pahala kita ke dia. Kita buat ibadat, contoh baca Quran. Oleh pahala ni, akidah Quran kena betul. Baca Quran kena betul. Hati kena ikhlas. Baru ada pahala. Tak boleh ke pahala ni payah. Beri pahala pada orang yang kita benci. Itu orang panggil pandangan yang luas. Ada ni. Dia pandang luas ni, pilihan dia, ikhtiar dia adalah buat ibadah serta dengan ilmu. Dan ia ibadah ni jalan kebahagiaan kekal abadi, iaitu mati dalam iman. Nak dapat kena kebahagiaan kekal abadi, as-sa'adatul abadiyatu fid daril akhirah. Nak dapat kebahagiaan kekal abadi pada negeri akhirah, ibadah lah. Mana? Al-maut alal iman. Mati di dalam iman. Ada ni. Sebab beriman tetap. Beriman tetap. Tapi dengan ilmu tauhid ni. Bukan kata orang Islam pasti beriman. Tidak. Beriman tetap dengan ilmu fadha'in tauhid. Ilmu fadha'in tauhid tak belajar, tak ada apa waktunya. Iman tetap dah. Nak pastikan mati dalam iman ni. Amal ibadah itulah yang akan menguatkan iman. Dosa akan melemahkan iman. Beriman. Beriman. Sah ke-6 rukun iman. Ilmu lah nak jadikan beriman ni. Tapi belajar sifat 20 untuk sah iman. Bukan untuk kuat iman. Untuk tebal iman. Nak kuat iman, nak tebal iman. Wa amilus salihat. Amal soleh. Ta'at zuhir, ta'at batin. Pekah tasawuf kena comel. Pekah tasawuf comel ni lah. Amal yang soleh yang akan menguatkan iman. Dengan kurniaan daripada Allah. Mati dalam iman. Sebab iman dia kuat. Ada ni. Sebab
bila dosa banyak, iman jadi lemah. Sangat-sangat ditakuti. Tercabut iman pada masa hidup, satu dah. Sangat-sangat ditakuti. Tercabut iman pada masa nak mati. Sebab orang dosa banyak ni, iman dia lemah, dia akan lapar dan dahaga. Orang yang beriman, tapi iman lemah, dosa dia banyak, ada ni. Jadi, apabila iman dia lemah, dosa dia banyak, dekat nak mati, lapar dan dahaga. Dahaga setara mana dahaga ni? Kata Nabi SAW, kalau tuang air satu lauk sekalipun, tak akan dapat menghilangkan dahaga. Dahaga macam mana? Cuma kita ni buat asbab. Kalau nampak orang yang nazak tu dahaga, wajib kita titikkan air. Kalau kita nampak orang nazak tu dahaga, wajib kita titikkan air. Kalau tak nampak dahaga, sunat kita titik air. Kalau nampak dahaga, wajib kita titik air. Ada ni? Nabi kata satu lauk pun tidak akan memuaskan dahaga. Ini sebagai ikhtiar zuhir je lah. Wajib tu titikkan air kalau nampak orang nazak tu dahaga. Masa dahaga ni lah, syaitan akan bawa datang dengan air. Ni sangat-sangat ditakuti. Ada ni. Orang dosa banyak ni pula akan ditayangkan. Akan ditayangkan tempat yang akan dipergi. Lagi takut. Ni takut ni. Ada ni. Beriman. Tapi tidak beramal soleh. Iman sah ni. Kalau iman ni tidak sah, akidah salah. Pekot tasau comel pun tak pakai gawah tu. Tu ada takut sekali tu. Ni dak ni akidah dia comel. Tapi dosa dia banyak. Iman dia lemah ni. Takut dekat nak mati. Sebab tu dosa-dosa jangan buat ringan. Sebab dosa tu akan membitik hitam di hati kita. Berlaku dosa, bertaubat. Berlaku dosa, bertaubat. Ni yang kita nak muhasabah diri ni. Nak isak diri ni. Mana kita ni? Bak dosa zuhir, bak dosa batin. Bak dosa kerana kita cuai daripada tanggungjawab. Kalau kita duk fikir keadaan diri kita ni, tak sempat nak fikir hal lain kitanya. Kita duk sibuk sangat hal lain tu, duk nampak orang tu orang ni, hak kita tu. Tak fikir langsung, fikir hak kita. Tapi bila kita fikir hak kita, kita ada saudara mara kita, saudara seagama. Kita pun nasihatlah pulaknya. Tak dinafikan. Nasihat orang tu, tak fikir di sini. Jangan kata gitu. Tapi kena lebihkan. Fikir hak iman amal kita tu lah. Tapi nak fikir iman amal, ilmu kena kemas. Nak fikir iman amal, ilmu tak belajar, tak jadi tak pakai gawat tu. Fikir iman kita kuat ke tak? Tuhan uji kita dengan nikmat, syukur ke tak? Tuhan uji kita dengan balak, sabar, redha ke tidak? Macam mana hati kita keluh kesah ke tidak? Ni. Fikir iman kita kuat ke tak? Kalau iman kuat, tenang saja. Tapi kalau hati kita keluh kesah, iman kita tak kuat. Fikir pula, amal kita tu macam mana? Semayang, puasa kita, baca Quran kita ni, ilmu pekoh comel ke tak? Alhamdulillah. Lepas tu masa semayang, puasa, baca Quran, hati macam mana hati tu? Betul-betul tak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kena fikir. Ada ni. Kena fikir. Sebab apa? Sebab dengan iman yang kuat ni lah, barulah dapat mati dalam iman. Bila mati dalam iman, dapat apa yang kekal abadi. Mana kekal abadi? Tidak akan kekal neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Dan jalan yang menyampaikan ke syurga. Nak pergi pada syurga. Ibadah tu minhajul jannah. Jalan yang menyampaikan kepada syurga. Jalan yang menyampai pada syurga. Ibadah. Tapi permulaannya apa? Jalan untuk yang kekal abadi. Mana apa? Mati dalam iman sahaja. Didapat kepada yang kekal abadi. Syurga Allah. Tapi syurga ni direct ke tidak? Nak direct tu lah. Kena pelihara. Kena jaga hak ibadah kita zahir dan batin. Sebab dia kalau bicara bab iman. Beriman tak masalah. Hak beriman ni selamat daripada kekal neraka. Mati dalam iman,
tidak akan kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mati dalam kufur kekal neraka selama-lamanya, walaupun dia orang Islam pada masa hidup, dia orang yang beriman pada masa hidup, tapi dekat nak mati tercabut iman, wa'lazabillah, akan kekal neraka. Ini tercabut iman, orang ada iman. Bukan cerita orang kafir tak ada bincang dah waktunya. Orang kafir kekal neraka dah dia, semua berhala tu. Sekarang ni orang Islam yang beriman. Kalau orang Islam bak iman bak akidahnya tak betul, tak bicara juga. Orang Islam yang beriman mati dalam iman. Mati dalam iman ni bagi daripada ibadat. Bila mati dalam iman, barulah dapat kebahagiaan kekal abadi syurga Allah. Tapi syurga ni ada dua. Satunya syurga direct, satunya neraka jahanam dahulu, barulah akhirnya ke syurga. Golongan yang kedua ni dia panggil kebahagiaan kekal abadi juga. Ada ni. Orang yang kekal, kebahagiaan kekal abadi, matilah iman ni, termasuk yang kena ke neraka dulu. Ada ni. Kenapa dapat kebahagiaan kekal abadi? Dia akan ke syurga juga nanti. Nak jalan ke syurga direct adalah melakukan amal ibadah, beramal soleh. Boleh dapat ke jalan yang menyampaikan kepada syurga tanpa neraka jahanam. Jadi kebahagiaan kekal abadi ni lah. Hak mati dalam iman dia dipanggil husnul khatimah. Ini husnul khatimah. Ini dia panggil husnul khatimah, baik kesudahan. Apa dia husnul khatimah? Al-maut alal iman. Mati dalam keadaan beriman. Husnul khatimah. Orang husnul khatimah akan selamat dari kekal neraka. Dia akan dapat kebahagiaan kekal abadi. Dia akan ke syurga. Walaupun terlebih dahulunya ke neraka jahanam. Tapi kalau nak jalan ke syurga direct, inilah pergi pada amal soleh. Amal soleh ni buat segala dosa zahir dan batin. Mana kita ni tidak maksum, banyak melakukan dosa. Amal solehnya apa? Segera bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan syurganya minhajul abidin ila jannati rabbil alamin. Jalan orang beribadah kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Jalan mana? Ini jalan kitab minhaj. Mana? Beribadah serta dengan ilmu. Itu jalan syurga. Sebab syarat syurganya beriman dan beramal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtiha anhar. Beritahu gembira oleh Muhammad bahawa balasan bagi mereka yang beriman dan mereka yang beramal soleh, bahawa balasan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi siapa yang ada kat syurga Allah ni? Mereka yang beriman dan beramal soleh. Jalan syurga ni tak payah. Fardhu tauhid beres akidah. Akidah mudah je, tak ada amal-amal apa pun. Hak pekah fardhu ain comel, tasawuf comel, ilmu dan amal. Syurgalah. Hak payah nak dapat darajah syurga. Nak dapat jannatul firdaus. Darajah syurga ada 4 kata setengah ulama, ada 7 kata setengah ulama. Darajah syurga ni hak payah. Wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat. Ada ni. Itu hak payah nak darajah syurga. Sebab itulah ulama membahagikan takwa ni 3. Permulaan takwa adalah at-taqwa anisyirki. Terpelihara menyekutukan Allah, mentauhidkan Allah, beriman dengan Allah, akan selamat dari kekal neraka Allah. Takwa nombor 2, buat hak wajib zahir batin, tinggal hak haram zahir batin. Takwa pertengahan, akan selamat dari neraka jahanam, akan dapat masuk syurga Allah. Takwa nombor 3, wajib sunat, haram dok sama sekali, makruh pun tinggal, khilaful aula pun tinggal, benda harus yang sia-sia pun tinggal. Inilah takwa paling tinggi, penentuan darajah syurga. Tapi dimulai dengan yang pertama itulah. Terpelihara daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhid serta beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk ke syurga beramal soleh. Hak wajib zahir batin buat. Hak wajib tak banyak. Hak maksiat zahir batin tinggal. Tak banyak. Cuma yang nak kena muhajahadahnya hak maksiat hati. Ada ni. Hak maksiat hati. Dia ilmu ni lebih kuranglah mudah payahnya. Tapi ilmu tauhid
Ilmu sama je. Ilmu tauhid, fiqh, tauhid mudah payah dia ada lah. Tauhid ni mudah saja. Berpegang saja, tak ada buat apa-apa. Hak fiqh pula, amal dia. Amal dia, kena buatlah hak zahir tu. Semayang comel, puasa comel, mata comel, telinga comel, lidah comel, itu bagian fiqh. Dia paling payah amal adalah amal batin. Nak pelai hati, nak paling payah. Ada pun bab amal, ilmu tauhid, apa dia? Berpegang saja, tak ada buat apa-apa. Kalau hak fiqh pula, kena jaga hak zahir, jaga semayang, jaga puasa, jaga anggota yang 7. Tu dia payah daripada bab berpegang ni, pegang je. Tapi amal yang paling payah adalah amal batin. Ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, nak kata mudah, nak kata payah, sama je lah, lebih kurang je. Tauhid, fiqh, tasawuf. Hak amal yang paling nak kena mujahadah adalah amal batin. Qala Allah Ta'ala wa ana rabbukum fa'budun. Wa qala Ta'ala inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Jadi kita terjemah Minhajul Abidin ini, dia datang ke Minhaj hak Arab, boleh datangkan terjemahan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.